Ya, tekan ayah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni dah masuk ke dekat ni? Cuba tengok section 20 punya ni. Okey, dah masuk Semoga malam ni telefon ustaz tak bermasalah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Tuan Nazir Surau An-Nur Seksyen 20, Akhir Nurdin, Akhir Razak, SU dan juga bendahari dan seluruh ahli jemaah, dan juga mungkin pada malam ini ada juga yang mendengar daripada kalangan keluarga Tuan almarhum Tuan Imam kita Haji Hamid bin Sadikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memberikan kelapangan terhadap kubur beliau. Dan kita di Seksyen 20 memang kalau daripada dulu pun dia adalah seorang yang memang kita akui imam yang baik, imam yang memimpin, dan juga imam yang cukup mudah kita bergaul. Dan Ustaz masa majlis walimah Akhir Zakir itulah adalah pertemuan terakhir bersama dengan almarhum. Dan bila mana tengok Ustaz Azman Alim membawa jenazah almarhum ketiga mana melalui surau, melalui taman di Seksyen 20, Allahu Rabbi, hebat, seorang yang hebat. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa, dan kita juga wajib untuk sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar pulanglah dalam keadaan husnul khatimah, dan bukannya pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kepulangan yang su'ul khatimah. Jadi berdoalah, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Mudah-mudahan pulangnya kita dalam keadaan yang baik, dan bukannya pulang bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tidak baik. Jadi insyaAllah pada malam ini kuliah Ustaz bersama surah An-Nur Seksyen 20, kita bersama dengan para pelajar
Mahatafis Vocational Aman Bistari di Kampung Kuala Sungai Baru Puchong, dan mudah-mudahan pertemuan dan pembahagian perkongsian ilmu pada malam ini daripada hamba yang ini mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat menambahkan kehidupan kita menjadi seorang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Sebagai mukadimah pada malam ini saya ingin bawa supaya kita ini mencintai, ya, bagi apa-apa pun cintailah Allah dan Rasul. Kerana mencintai Allah dan Rasul, hidup kita akan hidup dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana untuk kita mencintai Allah dan Rasulnya? Yang pertama, Allah banyak kali beritahu dalam surah Az-Zariyat, wa ati'ullah bila mana banyak ayat-ayat tentang wa ati'ullah awar Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat jugalah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi nabi-nabi, rasul-rasul akhir zaman yang akan diturunkan oleh Allah melainkan utusan Nabi yang ke-25, baginda Nabi Muhammad SAW itulah utusan yang terakhir yang wajib kita ikuti. Taat pada Nabi, Nabi mengajak kita taat kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya itu sendiri. Jadi saya nak bawa kepada kita semua mukadimah pada malam ini ialah bagaimana untuk kita ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana wajib bagi muslim lelaki dan perempuan, maknanya wajib bagi kita semua untuk beriman dan juga menyayangi dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mencintai Nabi, sahabat-sahabat, orang-orang Islam itu sendiri adalah satu tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi yang pertama, kalau kita sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertamanya ialah kita hendaklah banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan sahabat handainya. Saya nak bawa kepada pelajar-pelajar, kepada kita semua yang ada pada malam ini, bagaimana kisah Sauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban ni dia tak nak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Sauban ini terlampau sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah hari ni, kita sayang dengan isteri, kita sayang dengan suami, kita sayang dengan ibu dan ayah dan sebagainya. Dan beliau Sauban ni dia nak berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sepanjang masa. Dan pada satu malam, Sauban ni satu malam beliau ni tak dapat tidur. Sauban tak dapat tidur, tak boleh tidur, memikirkan, mengenangkan beliau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, kalaulah di dunia ini, kalaulah dekat dunia ini aku terpaksa berpisah dengan Rasulullah SAW apabila tiada urusan, contohnya malam hari, Nabi tidur dengan isteri baginda, sahabat-sahabat berpisah balik rumah masing-masing, dia ni kalau boleh nak ikut je Nabi ke mana-mana. Lalu dia kata, bagaimana kalaulah hari ini aku dipisahkan oleh Allah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana besok di yaumil akhirat. Bisik hati Sauban seorang diri, sehingga pemikiran dia ni sampai dia tak boleh tidur. Dan dia kata besok dekat syurga, bagaimanalah kalau besok dekat syurga, besok aku tak dapat berjumpa rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pula dia kata kalau aku masuk neraka, langsung aku tak dapat jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sauban ni terlampau sayang, dia tak nak setelah dia menganut agama Islam ini, dia tak nak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau dekat dunia ni
Katakanlah, ni pelajar-pelajar ustaz yang ada yang nak bercinta lah, ada yang nak apalah dan sebagainya. Kita hari ni sayang suami, sayang isteri, sampai ni tak nak berpisah. Kita kadang-kadang kita rasai kalau orang baru kahwin sampai tak boleh berpisah, tak boleh itu, tak boleh ini dan sebagainya. Hatta kalau sebelum kahwin buat salah tak kena marah. Isteri marah, isteri buat salah, suami tak pakwa tak marah. Pakwa buat salah, makwa tak marah. Tapi kadang-kadang bila dah jadi suami isteri yang sah, waktu tu mengamuk. Waktu tu kalau sebelum kahwin kentutnya baunya wangi. Selepas kahwin penendang dan penerajang kerana terkentut dan sebagainya. Batu akan dimaki ketika mana sedang bercinta. Batu itu dia akan, isteri atau suami akan dimaki, buta ke? Kalau menendang batu dan sebagainya. Jadi Sauban ni, balik pada Sauban ni, dia kata kalau akulah besok dekat yaumil akhirat tak dapat dengan Nabi. Alangkah ruginya kalau aku hidup dengan Nabi. Ini sahabat yang hidup dengan Nabi, tuan-tuan Ini akak-akak abang-abang, pelajar-pelajar. Bayangkan kita yang jauh dah 1,500, 1,400 lebih ni dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kita cuma dapat pergi ziarah. Ini pun kita rindu. Rindu nak pergi Madinah. Setiap kali duduk dekat Masjid Nabawi, setiap kali kita dapat solat sunat di Raudah, kita akan terasa, ya Allah, aku wailah polis jaga kubur makam Nabi. Kita dapat lalu je sambil kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita pergi sana nak jumpa Nabi ni, nak pergi tengok makan Nabi, nak berdoa dekat Raudah. Kita juga insan yang telah jauh 1,400 lebih, kita juga nak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah pada pagi esoknya subuh, dia datang awal. Dia nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan saya sendiri ni pernah, ialah ulama yang hebat almarhum Datuk Seri Bentara Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Ketika mana saya nak lihat bagaimana akhlak seorang Menteri Besar Kelantan almarhum, ketika saya ingat mula-mula sekali tahun 80-an, tahun 90-an. Bayangkan tuan-tuan pukul 3, pukul 2, 3 pagi ketika mana kami sampai ke masjid di Pulau Melaka tu, beliau sudah ada di dalam masjid sebagai seorang Menteri Besar, pimpinan kepada jama'i. Tuan-tuan bayangkan bila dia tidur. Allahu Rabbi. Bila ditanya dia kata, pengaduan ibadat di pagi hari akan memberi kekuatan di siang hari. Yang itulah dikatakan oleh Saidina Umar Ibn Khattab, macam mana kita nak kalau pagi malam hari jadi abid, siang hari kita menjadi seorang singa yang bekerja kuat dan sebagainya. Lalu Sauban ni ketika mana dia semayang subuh sampai masjid, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi tu mengimamkan solat subuh, usai daripada solat itu baginda pun menghadap. Nabi selepas semayang subuh, Nabi selalu menghadap ke arah sahabat. Macam kita hari ni imam menghadap kepada sahabat pada waktu itu. Lalu Nabi SAW ini nampak Sauban ni dalam keadaan yang baginda ni matanya merah. Tak cukup tidur lah. Kalau kita pagi-pagi tak cukup tidur, tak cukup tidur dan sebagainya. Maknanya Sauban ni dia masa waktu itu dia rasa Nabi SAW kata pada Sauban, kenapa Sauban? Mata kamu merah. Lalu Sauban menceritakan apa yang dia berfikir pada malam tadi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, syurga betul. Dia kata syurga ini bukan dia cerita kat Nabi. Lalu Nabi kata, wahai Sauban, syurga bukan milik aku. Aku hanya mengajar manusia mengajak ke syurga, mengelak ke neraka. Itu kerja aku, tapi itu bukan milik aku. Bukan milik aku, akan tetapi dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Asbab tuan-tuan daripada penceritaan Sauban ini, maka turunlah ayat Suratun Nisa
ayat yang ke-69. Ulang balik ya. Tuan-tuan boleh tengok Quran. Ayat Al-Quran Suratun Nisa ayat ke-69 turun kerana peristiwa asbab penceritaan dan kegusaran seorang manusia yang takut berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sauban. Allahu Rabbi. Sauban sayang Rasulullah. Ya. Lalu ketika itu turunlah ayat ini. Apa ayatnya tuan-tuan? Ya kakak, ibu-ibu, ayah-ayah, pelajar-pelajar. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kita selalu baca doa kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kita ni daripada kalangan rasul, daripada kalangan nabi, daripada orang-orang siddiq, orang dipercayai, orang-orang syuhada, pejuang-pejuang Allah, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ni jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila peristiwa ini datang, diceritakan kepada Sauban, maka Sauban jadi gembira. Ya. Apa kata Allah dalam Suratun Nisa ayat yang ke-69? Allah berkata, maknanya dan sesiapa yang sayang, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berkait. Ya. Sebab Allah ajar Rasulnya, Rasul mengajar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah SWT? Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama. Mereka akan duduk. Mereka akan berada dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Daripada siapa? Kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan orang-orang saleh. Betapa eloknya dan betapa eloknya mereka menjadi rakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi pun bersabda bahawa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang hidupkan sunnahku, siapa yang ikut aku, kata Nabi SAW, maka sesungguhnya dia sayang pada aku, dia mencintai aku, kata Nabi. Dan sesiapa yang mencintai aku, nescahaya dia akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurga. Jadi Sauban dapat jawapan, kita pun dapat jawapan. Maka dalam mukadimah ini, kita nak sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat Nabi. Apa dia selawat Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis memang kita selalu selawat ketika mana kita tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ataupun kita baca selalu kalau siapa-siapa yang beramal dengan amalan-amalan maksurat dalam wirid-wirid dalam hizbul bah, dalam apa ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ani ada dama akhata bihi ilmuk wa khatta bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali. Maka insya-Allah banyak selawat-selawat kepada Nabi SAW. Itu selawat. Ada juga zikir-zikir tahlil kita baca la ilaha illallah, kaitkan Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Tuhan yang aku sembah melainkan Allah dan aku naik saja bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah.
Ya, la jadi Tuhan sembah melainkan Allah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi Allah. Ya, dan juga la ilaha illallah Muhammadun Habibullah, kekasih Allah. Jadi kita kaitkan dengan zikir, dengan tahlil tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita juga buat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak buat berlagu pun boleh. Ya, pada hari ini. Sebab pada hari ini bila manusia terlampau sayang dengan telefon, ya, hari ini manusia terlampau sayang dengan gadget, manusia terlampau sayang dengan hiburan dan sebagainya, sehingga manusia pada hari ini berada pada satu jurang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sakit, kita mengadu dengan Allah. Ya. Bila susah, kita mengadu dengan Allah. Bila kita terdesak, kita mengadu dengan Allah. Tapi mengapa bila senang kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Bila kita ada pangkat, kenapa kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu nak sayang dengan Nabi, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat ini akan menjadikan seseorang itu rapat dengan Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi saya sebut tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, kata Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan bahawa dia adalah orang yang menyayangi aku, kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang menyayangi aku, maka aku akan bersama-sama dengannya untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kepada anak-anak yang terlampau kadang-kadang rindu dengan gadget, sayang dengan anime, ya, maka kita ibu ayah, kita sendiri, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah wajib menghidupkan sesuatu yang akan jauhkan kita dengan Allah, atau kita wajib untuk bersama-sama yang menghidupkan satu perkara untuk rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, kita di sini kita tak galakkan tengok anime, kita tak galakkan tengok cerita Korea yang kalau tension bunuh diri, ya. Kita tak ajak untuk kita merompak bila kita susah dan sebagainya. Hari ni ramai orang susah. Kita tak ajak tension sampai kita nak terjun longkang dan sebagainya, terjun sungai. Maka itu bukan daripada jalan yang dibina, direntis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, bagaimana untuk kita ini sayang, ya? Kita kata kita cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang kan kalau orang bercinta dia kata, "Apa bukti cinta kamu padaku?" Ya. Ada orang mengatakan kalau zaman dahulu nak belah dadaku, maka kau dapatlah melihat cintaku. Kita belah dada, confirm dia mampus ataupun mati. Ya. Kalaulah orang dulu, apa ayat orang dulu? Selalu kalau bercinta, lautan api sanggup kurenangi. Ya. Alah, api dekat dapur pun penakut. Ya. Baru kena api pun dan sebagainya. Maknanya, ingat ya, bila kita hidup ni, kalau kita katalah kita sanggup mati, sanggup itu, sanggup ini, terjun bangunan sama-sama, mati dan hidup bersama, saya jarang jumpa. Kecuali, entahlah, memang jarang jumpa. Sebab selalu saya bawa jenazah balik kubur, baik siapa pun, kalau kekasihnya tu mati, makwanya lah. Katakanlah lelaki tu mati, makwanya pun balik. Dia cari lain. Ya. Ada orang tua pun macam tu. Cuba tengok. Bila balik, ada. Kita kata, bang, tak nak masuk sekali. Kata si hidup semati. Oh, dah. Ya. Kita tak. Sebab ada EPF tengah sungguh dekat sini. Balance. Ada harta pusaka dan sebagainya. Hatta kadang-kadang, tuan-tuan, kalaulah kita kata kita sayang menyayangi ni, kalau kita kata sayang Nabi SAW ni, kita tengok ahli keluarga kita pun cukup, tuan-tuan. Berapa ramai di antara kita mati, ahli keluarga nak bersama-sama dengan kita. Saya sedih, tuan-tuan, bila mana kes COVID ini berlaku. Ada di antara adik-beradik duduk jauh. Kita yang bukan adik-beradik turunkan jenazah dalam liang lahat. Allah Rabbi. Diberikan PPE, tak nak pakai. Kita pakai PPE, tuan-tuan. Siapa yang ada pengalaman pakai PPE,
Na'udzubillah, panas. Kalau pakai PPE duduk dalam tempat aircon, alhamdulillah. Tapi kalau PPE dia masuk dalam liang lahat, Allahu Rabbi, kita terasa. Kan? Kadang-kadang itu kita kata kita sayang, kita kata itu ini dan sebagainya. Kita dah ada SOP dan sebagainya. Takut duduk jauh-jauh. Suruh, tak apalah itu kerja ustaz. Tapi mengapa bila harta pusaka, tak nak babitkan ustaz. Itu ustaz, itu kami punya. Bab-bab ni kami punya. Bab masuk dalam kubur, lu punya pasal. AJK masjid, tukang gali kubur dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang kita rasa, bila kita nak cintakan kepada manusia, makhluk, tanpa kait dengan cinta Allah dan Rasul, kita akan tersasar daripada erti pengertian percintaan itu sendiri. Sebab itulah bila Allah kata kalau taat pada ibu, apa dia? Datangkan kerja ketaatan pada ibu bapa. Kan? Ini kadang-kadang dengan mak bapa, cucu-cucu dengan handphone, atuk pun kesian tengok. Saya suka kadang-kadang tengok iklan macam tu. Jadi, yang kedua ni, satu penekanan yang kalau kita sayang pada Nabi SAW ialah yang kedua, datangkan, jadikan, tanamkan akhlak baginda Nabi SAW sebagai suri tauladan, contoh ikutan utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini wajib. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, Allahu ghayatuna war rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Maknanya Asy-Syahid Imamuna, cita-cita kami. Cuba tanamkan Allah matlamat kami. Tanamkan tuan-tuan, tanamkan pada anak-anak bahawa tak ada siapa pun tuan-tuan yang balik kalau kata kita bagi cerita Firaun, akulah Tuhan yang maha tinggi, ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Mana Firaun hari ini? Haman, Qarun terlingkup. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang tidak mahu membayar zakat. Ini yang kadang-kadang saya selalu tekan pada pelajar-pelajar kami hari ini ada berniaga. Saya cakap, jangan sampai kamu tak bayar zakat. Jangan sampai kamu kedekut. Ingat kadang-kadang Mahat dibantu oleh masyarakat. Orang bantu 10 sen, orang bantu RM1, orang bagi RM1,000, RM10,000 dan sebagainya. Nak menjadikan anak bangsa ini berguna. Tapi kadang-kadang bila sampai satu tahap, mereka lupa tentang perkara nak membantu balik Islam. Sebab itulah Nabi SAW ini tekan kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW menekankan bahawa kalau kita nak hidup dengan Islam, hiduplah dengan berkasih sayang cara Nabi SAW. Suami yang baik ikut cara Nabi, apa dia? Bang, masak bang. Hari-hari isteri kita masak, sesekali kita masak. Nak belajar datang Mahat Tafiz Vocational Aman Bistari, kami boleh ajar dah. Bagaimana nak belajar masak. Sedih bang, hari ni ramai anak remaja yang tak boleh untuk mengendalikan masalah urusan rumah tangga. Sedih pada hari ini perceraian umat Islam selepas berkahwin merupakan paling tinggi di Malaysia. Sedih ramainya anak luar nikah yang lahir saban hari, tiap-tiap hari ada aja anak luar nikah. Ni musim Covid ni, dalam keadaan tertekan dan sebagainya, berapa banyak kes rumah tangga dilaporkan di dalam media-media massa yang ada pada hari ini. Kerana salah satunya sidang jemaah sekalian tidak menuruti tuntutan kasih sayang bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW. Akhlak Nabi salah satu apa dia? Memaafkan orang. Kan kita pernah dengar bagaimana Sayyidatina Aisyah menunggu Nabi SAW. Nabi balik ni, Nabi pun minta maaf, dia pun minta maaf dan sebagainya. Maknanya kita ikut bagaimana hubungan itu berlaku. Lihat, Nabi tak ada ayah. Ayah pergi sebelum lahir baginda Nabi SAW. Ibu pula lahir Nabi SAW tak dapat bersama sampai Nabi diangkat menjadi khatamun nubuwah, tak dapat. Ibu tak dapat tengok.
Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ketika kecil tak ada orang yang nak ambil Nabi SAW ini sebagai anak susuan. Diambil oleh Halimatun Sa'diyah. Allahu Rabbi. Dapat unta Halimatun nak datang mencari anak susuan dalam keadaan kata orang slow. Tapi bila dapat dinaiki oleh Nabi SAW, unta Nabi jadi posher dan sebagainya. Jadi bawa akhlak Nabi SAW. Nabi jahit bajunya sendiri. Allah, kalau kita tengok apa kata orang-orang orang-orang barat kepada Nabi SAW ini ialah Nabi ni kalau kita ikut apa kata Washington Irving, tak silap saya. Kalau salah saya punya pronunciation English ni, minta maaf iaitu dia mengatakan bahawa Nabi ni dia ada satu kualiti yang cukup luar biasa, sangat luar biasa. Dia cepat mengerti, dia adalah manusia yang mempunyai, dan dia adalah manusia yang sentiasa menang dalam peperangan dan sebagainya. Dan dia ni juga berdiri Nabi membela kepada yang mana kekuatan Nabi ini banyak diceritakan oleh walaupun mereka ini bukan beragama Islam. Contohnya Dr. Johnson, dia mengatakan tentang wataknya Nabi SAW ini ialah sifat kemanusiaannya, sifat memahami sejarah-sejarah dahulunya, bagaimana beliau boleh mengimbangi sifat-sifat etis, sifat-sifat terkeluar daripada agama, manusia yang menanam anak dengan kefahaman-kemahaman jahiliyah disatukan dengan fikrah Islamiah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bahawa Nabi SAW ini, kalau ikut pada pengarang Inggeris yang terkenal yang namanya George Bernard Shaw, yang mengatakan bahawa dia beritahu bahawa ajaran Nabi SAW ini ialah tidak akan membiarkan anak-anak dan wanita dan membiarkan mereka ini mati dan tidak dibantu. Allahu Rabbi. Jadi mudah-mudahan apa yang diceritakan bahawa yang kedua ini ialah bahawa bawa watak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Apa watak Nabi? Tiada dalam kamus Nabi sifat malas. Sebab itu dalam Islam ni banyak ulama-ulama, tok-tok guru mengajarkan perjuangan Islam rehatnya adalah ketika dalam kubur, bukan dekat dunia. Sebab itu kadang-kadang sahabat Nabi ada mengatakan bahawa mereka-mereka ini dalam perjuangan ambil satu momentum perjuangan Nabi SAW ini, bahawa buat kerja Islam, hidup dengan Islam, amal Islami ini adalah satu yang wajib diikuti, ialah pada tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, apakah peranan kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa olehnya, taat seatas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta jejak perjuangan baginda dalam menyebarkan dan meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Apa dia sidang jemaah sekalian tentang mentaati perintah Allah dan Rasulnya? Wa aqimus salah. Ingat macam mana pun ustaz mengajar pelajar-pelajar, hari ini mereka berada dalam bidang binaan, mereka berada dalam bidang automotif dan sebagainya. Ustaz selalu tekankan falsafah kehidupan dalam mentaati perintah Allah dan Rasul. Jangan ada satu perkataan kalau ataupun nanti kejap. Jap. Kan ada dalam sinar ke? On the way. Orang tanya on the way. Orang tanya on the way. On the way apa? Dekat dalam tandas, lepak dan sebagainya. On the way apa? Tengah main handphone. Tengah main game. Jap, kejap mak, jap dan sebagainya. Dan hari ni ada di antara anak-anak pakai smart, pakai telekung. Kata mak dengan ayahnya, tengok bang, anak kita balik cuti, berkat kita menghantar ke Mahat Tahfiz pagi, alhamdulillah bang, sentiasa bertelekung. Tapi dalam telekung tu handphone. Tak ada dia sembahyang sunat tahajud dan sebagainya. Hatta kadang-kadang saya sedih ibu-ibu, ayah-ayah dan jemaah sekalian,
bagaimana kadang-kadang agama pun tuan-tuan nak kencing, nak menipu. Allahu Rabbi. Ya, kadang-kadang kita cek pelajar. Sebab itu saya batalkan semua pengajian online di mahad kami. Kami batalkan. Sebab Allahu Rabbi. Kadang-kadang Quran kat bawah. Dia mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Oh, dia punya ni. Kita tengok Allahu Rabbi. Dengan aku kau mengaji terkentut, terkakak gagap. Dekat rumah lancar. Itulah Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz tengok walaupun tak duduk dekat mahad, saya jaga dia walaupun saya sibuk bekerja. Isteri saya pun, mana ada kerja bang? Kita tengah kerja dalam rumah, tak dibagi kerja, kilang tutup dan sebagainya. Oh, sorry Ustaz. Ya. Tengok Ustaz, saya jaga anak. Baik Ustaz. Tapi bila kita kata buka live handphone tu, tengok kat bawah ada Quran. Oh, tak tu cakap mengaji ni jangan menipu. Ya. Sebab tuan-tuan, ya, kalau kata kami ni ustaz-ustaz pun bukan kata baik kadang-kadang. Sebab itu kadang-kadang, sebab kami dulu pun pengalaman, bergantung pada pengalaman. Jangan tipulah. Ya, sebab itulah saya kadang-kadang tak nak buat benda ni, sebab kita nak benda tu ada satu amalan. Bagaimana Nabi punya akhlak ni kena ikut, kerana ikut akhlak Nabi SAW ini kita akan selamat. Ya. Dan ingat ya, kita tak nak kadang-kadang duduk dekat mahad, ya, kita boleh pakai jubah, boleh pakai songkok, kita boleh pakai ni. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, saya jumpa pelajar baru ni, saya jumpa, minta maaf lah saya tak sebut universiti mana. Ya. Ketika mana dekat surau, tuan-tuan, dia orang dah hafal 30 juzuk. Dia orang dah bersyahadah dah. Syahadah 5 juzuk, syahadah 10 juzuk, ya, 15 juzuk, 20 juzuk. Tapi mengapa tak nak jadi imam? Sebab mereka sudah tidak amal Islam itu lagi. Sebab itu kadang-kadang saya tekankan, mungkin ada pensyarah yang dengar dalam kita punya pengajian ni, tuan-tuan, bagaimana di pondok, di madrasah, di mahad, pelajar-pelajar ini dijaga sabaknya, prasabaknya, manzilnya, dijaga. Tiba-tiba kita hantar untuk kononnya di universiti akan memberi penekanan yang terbaik, tiba-tiba kita tanya, ya Rasulullah, buat duha pun dah lupa. Ya. Fatihahnya pun dah macam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah dengar kat belakang jadi imam. Imam mantap. Tapi mengapa hari ni dah hilang? Sebab mereka dah jauh. Mereka dah ambil satu ilmu lain, mereka jauh. Sebab itulah. Macam mana pun tuan-tuan kita ijazah, macam mana pun kita PhD, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, Nabi ada tinggal tak baca Quran? Tak. Nabi tak tinggal baca Quran. Malah kita tahu kan, Nabi solat sunatnya sahaja suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Kita tak apalah, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kausar, janji buat. Ada yang tak, daripada tak buat, itu cepat kita. Jadi ingat ya, ikut apa pun ajaran Nabi kita ni. Sebab itu saya katakan, ikut ajaran Nabi, Nabi tidak pernah malas. Dan hari ni oleh kerana kita dah duduk online, kita dah ni, macam-macam ajaran sedang masuk dalam fikrah anak-anak kita. Hari ini saya tekankan balik, ustaz ada juga orang mengajar ajaran sesat, solat niat. Dia kata tak perlu solat, solat dengan niat tu dah semayang dah. Saya katakan okeylah, kalau itu geng niat, maka jom kita makan. Kita letak makanan, jangan bagi dia makan. Niat, makan kenyang. Tidak ada bang, tidak ada sidang jemaah sekalian. Nabi mengatakan bahawa solat boleh hanya sekadar niat. Sedangkan, ingat, solat ini ibadat paling special dengan Allah SWT. Tidak ada boleh ni. Kecuali orang perempuan sedang uzur, itu dimaafkan. Akan tetapi, bagi kita orang lelaki, tak boleh. Mahu sehat, semayang normal. Orang tak sehat, semayang boleh duduk. Semayang boleh baring. Dan semayang juga boleh mengeluarkan kelopak mata dan sebagainya. Sebab itu pada hari ini, bila tidak dididik akhlak Nabi ni, hari ini berapa ramai orang yang sakit di hospital. Doktor kata mereka tak solat. Kenapa tak solat? Mereka sakit. Tapi boleh tak mereka main handphone? Boleh. Semayang tak boleh, handphone boleh.
Doktor kata jangan minum air batu, jangan makan fast food, makan barang-barang panas ketika Covid. Nak juga bagi makan. Doktor pun marah. Dah mai doktor mengaku, kata doktor, orang tak semayang ketika sakit. Sedangkan sakit itu kematian. Tuan-tuan, Covid ini kematian yang cukup hampir. Sahabat saya dah meninggal, saudara saya dah meninggal. Semalam kemarin sahabat saya ketika mana kerja di Motorola meninggal. Allahu Rabbi. Saya sedih tuan-tuan, ada satu sahabat saya. Ini saya cerita tuan-tuan, ketika mana dia penyakit Covid, dia kata pukul 12, lebih kurang pukul 1 tengah hari lah. Dekat-dekat pukul 1 dia call. Ustaz, insya-Allah aku akan keluar hospital pada pukul 1:30 ni. Tolong masak. Tolong aku nak datang makan. Allahu Rabbi. Saya dah nak siap beli makanan. Bila mana tengah-tengah beli dapat call, dia meninggal dunia. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan syurga itu balasannya. Ingat tuan-tuan ya. Kematian terlalu hampir. Ingat, tiada satu pun contoh Nabi sedang sakit, Nabi berniat dengan sembahyang, dan ini sedang diajarkan kepada kita. Ya, hari ini seolah-olah neraka ini macam bapak dia punya. Tuan-tuan. Tak tuan-tuan, tak. Tiada, ya. Istilahnya agama ini diamalkan, dia kata, Nabi meninggal pun, Nabi wafat pun sakit. Ingat apa kata Sayyidatina Fatimah ketika nak wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sampai malaikat maut datang nak jumpa Nabi dengan penuh penghormatan. Nabi mengatakan mati, ingat umat dia sakit dan sebagainya, dia pun sakit. Jadi ingat benda yang kedua, berpegang teguhlah kepada ajaran Nabi SAW, iaitu dengan mentaati perintah Allah dan baginda Nabi SAW. Okey, yang keempat, kita ada dua lagi. Okey ya. Yang keempat, kalau kita nak sayang dengan Nabi SAW, kalau dahulu ya, bagaimana sahabat Sauban boleh jumpa dengan Nabi, Sauban cerita tak nak berpisah dengan Nabi, Sauban berdoa tidak akan ni, dan dia minta supaya dapat besok wafat, dapat mati besok di syurga bersama dengan Nabi SAW, sehingga Nabi accept Sauban. Kita hari ini adalah yang ketiga, kalau sayang Nabi, tolong pada hari ini marah macam mana pun dengan para alim ulama, orang-orang yang bergerak dengan agama, ada kesilapan satu yang mereka lakukan, tolong berakhlak baik dengan para alim ulama yang merupakan warasatul, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini. Tuan-tuan, hari ini siapa kita nak jadi guideline kalau kita nak tanya agama? Tuan-tuan nak tanya orang kafir? Allahu Rabbi. Tuan-tuan nak tanya orang yang jahil? Hari ni macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Ya? Your religion is your religion. My religion is my religion. No need to disturb me. Allahu Rabbi. Don't disturb. Okey lah. Ya? Kita ingat tuan-tuan ya. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan. Nabi suruh kita memuliakan para alim ulama kerana mereka adalah warisku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni ya Allah, orang maki hamun ustaz-ustaz, adalah kesilapan, ustaz tu buat satu, sedangkan sejuta kebaikan yang pernah dibuat dilupakan dek kerana satu. Hari ini dalam politician, tuan-tuan, alhamdulillah hari ini sahabat karib ustaz, ya, Ustaz Idris Ahmad, pimpinan-pimpinan kami, ya, menjadi pemimpin, menjadi menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Allah Rabbi, semoga mereka ini dapat membawa syiar. Ingat tuan-tuan, mereka ini ada ilmu dan mudah-mudahan kebaikan mereka akan jadi asbab untuk kita ni. Jangan tuan-tuan, tok-tok guru pondok, ya, ada kesilapan sikit, minta jadi satu, kita minta lah, ya. Bila mana kita pada hari ini, ustaz pun tak setuju diviralkan tentang pertembungan fikrah-fikrah, ya, dan sebagainya yang ada pada hari ini, perdebatan dan sebagainya, kerana tuan-tuan, dia tidak datangkan satu faedah dalam kehidupan kita. Yang kita nak hari ini, jom ajak baca Quran. Kenapa tak nak? Ajak tuan-tuan. Ini kadang-kadang satu perbezaan pendapat tentang hukum fiqh, ya.
kita menjadikan satu perbalahan untuk kita menghina kalau saya ikut Ustaz A, maka Ustaz B akan marah kita dan sebagainya, Ustaz C dan sebagainya. Kerana ingat, pada hari ini adalah satu pertembungan, percambahan fikrah-fikrah, kerana apa yang nak dibuat oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna pada tahun 1920-an sampai 30-an ialah nak memahamkan fikrah, satu kefahaman sifat al-fahmu tentang Islam sukar sampai sekarang. Jadi insya-Allah kita mintalah kepada ustaz-ustaz ya, kalau berbalah dan sebagainya, supaya tidak melibat ni, sehingga kadang-kadang orang menghina para alim ulama dan sebagainya. Tuan-tuan ingat ya, tuan-tuan boleh hidup dengan non-muslim, boleh hidup dengan puak munafik yang menghina ni, tapi mengapa bila nak buat tahlil cari ustaz di Mahat Tahfiz, ya, cari ustaz dan sebagainya. Kadang-kadang ya kita pun kadang tak apalah kalau aku mati besok, tolong jangan tanam dekat kubur Seksen 21. Nah ya, tapi bila mati baru ni, ini wasiat mak bapak engkau. Ya, tapi dia kata tak ada, tak nak kat jiran. Nah ya, jangan bang, jangan aksen bang. Sebab hidup di sana bukan cerita kita di sini. Nah ya, hari ini kita kuat, kita boleh action. Hari ini kita boleh maki alim ulama. Hari ini kita boleh berdebat dengan fikrah akal kita yang diberikan oleh Allah. Tapi ingat, suatu masa nanti kita sudah tiada apa-apa, yang ada ialah malaikat munkar dan nangkir. Ya, baca suratul Abasa pada ayat-ayat yang akhir, ya, kisah bagaimana manusia ini bila bertembung dengan hari kiamat besok, ya, mereka ini adalah yang kata Allah apa, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli minhum yauma idzin sya'nun yughni wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Satu golongan, iaitu bila balik bertemu dengan Allah, mereka gembira, berseri. Kiamat ni kegembiraan. Ingat, ada satu lagi kata Allah, wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada satu golongan ni dia akan jadi susah, gundah gelana, hitam pekat, gelap gelita. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kerana apa? Dunia dulu kau hidup dengan kekafiran. Ingat tuan-tuan, rugi hidup dengan kemunafikan, rugi hidup dengan kefasikan, rugi hidup dengan memaki hamun para alim ulama dan sebagainya, kerana besok kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nakkan kesatuan, kita nakkan satu fikrah Islamiah yang syumul, ya, yang mana kata banyaklah dalam kitab-kitab yang saya akan bawa pada bulan depan. Kita mungkin mukadimah lagi ni, bulan depan saya akan bawakan tajuk bagaimana gerakan yang bersifat Rabbaniyah, ciri-ciri prinsip harakah Islamiah, supaya jadi satu guideline untuk kita pada hari ini. Ya, kita nak, janganlah ya, kita nak Islam asing, ini asing, ya, kita nak asingkan bahawa politik jangan kait dengan Islam, bisnes jangan kait dengan Islam, kerja jangan kait dengan Islam. Oh, kalau kita kata asing, kita nak guna apa? Ya, bisnes tak nak guna Islam, kita nak guna apa? Kita nak guna sistem riba, konvensional. Ingat, Allah laknat orang makan riba. Ya, Allah bagi laknat, kata Allah, dan Nabi akan laknat orang makan riba. Kita duduk rumah tangga ni, kita kata, mak, saya duduk rumah mak, sistem mak Islam. Mak duduk rumah saya, sistem kita karaoke. Ya, enjoy, joget, dancing. Ya, mati. Baliklah bang daripada rumah anak-anak macam ni. Ya, sebab mak saya duduk rumah mak, saya terpaksa ikut Islam. Sebab mak ayah asyik nak semayang, zikir. Dari sini rumah mak, kami dah setuju, kita start rumah tangga kami mesti berdansa. Don't disturb my family. Ingat, rugi. Ya, innal insana lafi khusr, kata Allah, manusia akan rugi bila jauh daripada Islam, manusia akan untung dengan Islam. Jadi tolong jangan maki, jangan parah orang alim dan sebagainya. Jadi jangan sekalian, sekarang dah masuk Isyak. Ustaz ambil masa dah 45 dekat 50 minit. Jadi Ustaz rasa cukuplah malam ni. Apa yang nak kita tekankan pada hari ini ialah
ayuh sayangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sayang Allah, yang kedua sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayanglah para alim ulama, hiduplah di atas Islam kerana inilah jalan yang akan menyelamatkan kita. Jadi tolonglah banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berdoa kepada Allah. Saya pun tak nampak COVID, tuan-tuan pun tak nampak COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat ini. InsyaAllah ya. Terima kasih Kak Maimunah, ya, Akhi Ahmad Zakir, dan semua jemaah Seksyen 20 yang menonton pada malam ini. Dan saya nak beritahu ini adalah surau kami. Ya, ini surau Mahat Tafiz Vocational Amsari, ini di tingkat 3. Ya, sebab ni kita tengah buat satu lagi bangunan tambahan. Kita akan pecah nanti ni. Kita akan buat surau daripada lantai kayu. Ya, kita nak buat macam orang dulu-dulu lah. Ya, orang dulu-dulu solat dekat surau dulu semua kayu-kayu. Jadi Ustaz nak buat bangunan tambahan ni daripada kayu dan bawah ada dewan dan sebagainya. Jadi doakanlah juga ya Ustaz, cukup berhati-hati, berdoa sepanjang masa agar Allah tidak mencampakkan wabak penyakit COVID ini melanda kami di Mat Tafiz ini, sebab Ustaz lebih nak menjaga akhlak pelajar-pelajar, sifat pelajar, kemahiran pelajar-pelajar kami. Sebab kalau duduk rumah, minta maaf lah, mak bapak tak ajar kemahiran. Ya, mak bapak tak ajar repair motor, mak bapak tak ajar buat binaan, mak bapak tak suruh masak dan sebagainya. Dia kerjanya order je. Ya, dan sebagainya. Jadi kita buat sini. Jadi insya-Allah ini bangunan kami masih lagi memerlukan dana dan sebagainya. Jadi saya nak ambil lah keberkatan malam ni. Siapa-siapa yang nak membantu kami, akaun kami 56277721629 atas nama Aman Bistari Resources Maybank, ataupun 129010111025 atas nama Mahat Tafiz Aman Bistari Bank Islam. Jadi doakan kami. Saya juga sentiasa, kami setiap malam Jumaat ada baca Yasin dan sebagainya. Ustaz bagi Google Meet untuk kita sama-sama bermunajat, bermaksurat, bertahlil, berzikir untuk kita jauhkan wabak ini daripada melanda kita. Jadi tak ada apa dah. Kita dah jaga SOP, kita dah jaga kesihatan, dah jaga pemakanan, dah jaga dah ikut dah undang-undang dan sebagainya. Maka yang kita perlu ikut ialah datangkan ketaatan, minta Allah jauhkan kita daripada wabak-wabak penyakit ini. Bagi sahabat-sahabat yang sedang diuji, isteri, suami, anak-anak, insya-Allah kita ini akan sentiasa berada di dalam keadaan rahmat Allah SWT dan dijauhkan wabak ni. Dan kita doakanlah semua sahabat-sahabat yang ada, ya, makin kes makin hari makin naik dan sebagainya. Dan kita juga bermohonlah ya dengan rayuan kita sama-sama ni pada ahli-ahli politik, janganlah kau bercakap, janganlah kau bergaduh, janganlah kau nak itu ini dan sebagainya. Kata nak tolong, nak kongsi dan sebagainya. Ayolah bersama-sama kita saling bantu-membantu untuk pandemik ini dan sebagainya. Ya. Ustaz sampai syorkan kalau dia buat piket lagi dekat Dataran Merdeka, jom kita cari yang kena COVID yang tak berapa kritikal ni, jom kita kejar dia orang. Mesti lentang pukang dia lari. Ya, dia pun takut COVID. Sahabat-sahabat COVID pun marah. Ya, jadi insya-Allah ramai yang kita dah baik, dan kita juga doakanlah. Saya banyak kali doa frontliner, doktor-doktor yang telah lelah untuk ni, minta supaya ni. Jadi pihak surau bagi Kak Maimunah nak nombor akaun. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, saya tak ada nombor akaun surau, jadi pihak surau admin boleh masukkan nombor akaun surau An-Nur untuk membantu pihak surau An-Nur menjayakan program-program majlis-majlis kuliah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan perpisahan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, pelajar-pelajar lambai ya, ada jemaah doakan kami di sini ya. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.